Assalamualaikum, salam sejahtera, Sembang EPL episod 18. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya, Kiran, penyokong Manchester United, Amir Arafat, penyokong Maguire. Nampak tu background. kita apa orang kata, jujur. Rata-rata penyokong Manchester United rasa mungkin maybe 30% or 40% sahaja chances untuk dapat top 4 tu lah mungkin. Because lepas ni dia akan face top Spurs. Kalau kalah lawan Spurs bermakna Spurs akan potong dia orang dengan one game in hand, tak salah aku. Tak sure. Two or one game in hand lah. Memang ada lebih lah. So Arsenal memang dah ada 2 game in hand. So aku rasa memang orang kata chances are very low lah sebenarnya untuk Manchester United untuk masuk top 4 musim ni. Dengan tengok perlawanan, kena tengok jugalah perlawanan. Tak salah aku ada orang buat statistik. United kena go 8 menang, 1 seri 1 kalah je untuk dapat 72 points. Arsenal perlu 6 menang, something like that. Maksudnya Arsenal lebih, dia kalah, boleh kalah lagi banyak something like that, macam tu lebih kurang. Kita terus masuk lah. Aku bukan nak cerita terperinci sangat pasal Man City, tapi kena masuk sikit jugalah. Kemenangan ke atas United menunjukkan gap antara dua kelab, Manchester Clubs ni sangat jauh. Man City adalah antara pasukan yang terbaik dalam dunia. Macam mana Kiran? Itu memang betul lah. Kau boleh nampak perbezaan kelas pasukan tu. Macam kalau EPL tu Liverpool, City dan mungkin Chelsea lah. Diorang memang main different class lah compared to team-team yang lain. Sebab dari style permainan, dari effort permainan, MU mid table je kot. Nampak gaya memang macam tak layak. Even in fact aku letak even tim-tim lain yang lagi layak lah sepatutnya. At least dia orang main ada determination, ada semangat nak main bola. MU kau tengok second half hari tu tak nak main bola pun, nak duduk collect gaji je. 20 minit terakhir 92% penguasaan bola ke City. Macam Kiran cakap lah, aku sebenarnya bila tengok game tu, scoreline is one thing lah, 4-1 tu. Tapi yang aku rasa paling sedih sebagai penyokong, langsung tak ada effort. Aku rasa second half tu, especially bila Lingard dengan Rashford masuk, langsung tak ada effort. Maksudnya macam dah give up. Pembelanjaan Man City dengan Man United adalah lebih kurang saja sejak Sir Alex Ferguson bersara, iaitu lebih kurang 1.2 bilion pound, tak salah aku. Tapi apa yang perbezaan yang kita nampak, Kiran macam mana? Apa yang kau nampak? Sorry Mike, aku bagi kepada Kiran dulu. Perbezaan yang kita dah spend banyak ni sama dengan City tapi apa perbezaan yang kau nampak sekarang? Perbezaan dia structure, manager. Itu yang paling ketara lah. Compare dengan apa-apa klub yang pemain? Yang long pemain, okey lah. Kalau kau tanya aku, beside 1, 2, maksimum 3 player, kalau kau tukar yang lain-lain tu, aku tak ada masalah lah. Buang je, kau rombak balik squad tu pun tak apa. Kalau dah tak nak main, lepas tu kau nak buat perangai budget star. So sekarang disebabkan lepas era Ferguson tu, moto yang Ferguson lama pegang, nobody is bigger than the club. Sekarang dah, yang itulah benda yang merosakkan United sekarang. Semua player rasa dia dah lagi besar and sebab dia orang treated macam tu. Kau main, tak main, hebat tak hebat, gaji 200,000. Dia orang tak deserve apa-apa pun untuk dapat gaji tinggi macam tu. So bila masalah macam tu, kau nak jual pun tak boleh. So untuk player-player yang dah nak habis kontrak pun tak nak belah. And they keep on renewing sebab nak jaga market value tu, untuk tak nak hilang value dia orang tu. So sampai bila Mata, Lingard kat situ? Untuk apa baik kau letak youth player tu? Kiran. Tadi kau mention ada pasal structure manager. Aku just nak clarify apa yang about structure tu. Recruitment tu a big part of it, tapi bagi aku the whole structure. Kau hire manager, lepas tu player yang kau beli semua macam clashing tau. Kau hire contoh Ranić, dan sebenarnya kau nak main highline, kau nak main position football, tapi player-player yang kau ada sekarang, Maguire slow nak mampus, Rashford, Bruno, semua better suited untuk main counter attacking, untuk main low line counter attack, untuk nak control game macam Liverpool, macam City, macam Chelsea contohnya. Player tak sesuai dengan vision, dengan filosofi manager tu. Lepas tu
si Ole pula datang, Maguire jadi captain. Allah, biggest achievement untuk Manchester United captain biggest achievement kau Hull City player of the year. Itu biggest achievement kau, tapi kau boleh jadi Manchester United punya captain Itu tak, the thing Aku tak tahu celah mana player-player macam De Gea, walaupun bagi aku De Gea not captain material lah, tapi bila kau dah set macam tu standard kau, dengan nak season ni kau ada Ronaldo kat situ, kau ada Bruno kat situ, kau ada player-player lain, and then kau captain, macam mana kau nak motivate player kau? Lepas tu kau punca pula berapa biji gol. Bukan macam mana kau nak set standard tu? Ini mungkin aku boleh pass kat Amir lah. Roy Keane cakap ada 5 atau 6 orang pemain yang sepatutnya tak perlu berada di Man United. Kau setuju tak, Amir? Aku agree dengan benda tu lah. I mean, the whole system sekarang, aku nampak United, diorang tak ada structure yang sesuai di mana-mana bahagian. Mana-mana pun aku nampak diorang tak ada comfortable. Aku tak pernah rasa sangat mengantuk tengok game Man United since game Man City hari tu. And throughout the past few years pun aku rasa before Ole pun, the problem is diorang tak ada hala tuju untuk, macam yang Kieran cakap, each of the player yang resource yang ada tu tak sesuai dengan gameplay yang nak ada. Aku rasa macam kau, aku setuju yang mana bukannya 2-3, tapi aku rasa most of the team kau kena overhaul balik the whole squad. Sebab masalah United sekarang yang menjadi buah mulut semua orang, even though non-United fan, is because the wage tu perbelanjaan terlalu tinggi, tak setanding dengan apa result di atas padang. Aku rasa kalau perbelanjaan tu low, mungkin orang tak bercakap sangat dengan status tu. And then another thing is about the expectation dengan self-entitlement Man United sendiri sebagai one of the biggest club in Europe. Aku rasa kebanyakan player, kecuali Maguire, sepatutnya belah lah. Sebab bagi aku, bukan defending Maguire 100%, tapi the system yang berada situ tidak menjadikan any good players good. Sebagai contoh, aku ambil Pogba sendiri. He quite excel dengan France. Tapi big question mark, kenapa player macam dia tak boleh excel dekat Manchester United? Tapi dia excel dekat Juventus. Sebab dekat Juventus tentu ada Pirlo, ada Marchisio, ada terlalu banyak ada star dekat dalam tu yang boleh dia jadi pun act like a star. The problem with Pogba, I tell you sekarang ni, he cannot be the main man. That's the problem. Exactly. Sama bila kau cakap pasal Maguire kan, bila kau same cakap goes for Maguire juga, betul. Maguire is not, I'm not saying he's the bad defender, tetapi adakah dia Rio Ferdinand? Adakah dia Vidic? Can he be the main man? Can he be the captain? I don't think so. Aku tak rasa dia bad defender, tetapi dia tak reach tahap Man United punya defender. Paling-paling pun mungkin aku boleh bagi dia mungkin Ronnie Johnson ke West Brown ke, mungkin lah itu tahap dia. Tapi tahap dia bukan Vidic, Rio Ferdinand. Itu aku salahkan Ole untuk jadikan dia captain. Itu masalah dia. Ramai orang cakap pasal structure. Oh, mungkin kalau MU ada N'Golo Kante kat depan tu, Maguire jadi better. Kenapa nak kena tunggu N'Golo Kante? Kenapa orang tu sendiri tak boleh jadi better? Kenapa nak kena tunggu orang lain ada baru kau nak jadi better? Kenapa 11 orang Pogba dia nak kena tunggu? Sama juga macam Ozil meh. Ozil, he is good when other people is good. Ada players bagus. Betul lah meh. Ozil sendiri kalau nak lead Arsenal, aku tak rasa dia boleh. Exactly, Min. Dia macam ni, Min. Aku rasa structure tu is a very good key point. Kau tengok Antonio Rudiger di bawah Lampard. How bad it is? Bagus ke? Tak. Dia sangat macam fans pun menyampah tengok Antonio Rudiger. Tapi kau tengok macam mana Rudiger di bawah Tuchel. He look solid. Okay, fine. Berita I mean, kau tengok PK di bawah Ronald Koeman dan di bawah Xavi. Satu question aku tanya kau. Adakah dia setanding dengan PK? Maguire? Dengan? PK? Ataupun aku tanya kau. Adakah dia setanding dengan Van Dijk lah? At least. Harga lebih kurang. Memang tak. Of course lah. I mean, kalau kau tengok daripada certain thing, aku rasa macam daripada segi progressing of the ball, defensively mungkin tak solid, tapi kalau kita terpaksa ambil kempen tahun lepas lah, mungkin kempen yang aku boleh bagi kredit kat dia ialah bersama dengan England. Well,
Diorang sampai final. He's quite key man for the English team untuk final. Then maybe he's like Pogba lah. He can only perform in a tournament like ni tournament. Maksudnya dia tak boleh perform on a club level, on a high club Aku level. rasa dia memerlukan satu structure. That's a reason kenapa 80 million pound price tag tu ada dekat dia. There must be a reason. Sebab a year before pun United try to reach for about 70 pun tak nak, and then next year they come for 80, dia okay. For after 6 months dia jadi captain. And then bawa Ole, dia captain. And then bawa Rangnick pun dia still remain as captain. There must be a reason. I mean, To me, Ole dengan Rangnick, they are not a strong manager. Aku tak nampak people like Ole is going to appoint somebody else. Aku tak nampak a manager like Rangnick yang boleh strip off. Sorry to say lah, Matt, because aku tengok game Maguire dah 3 tahun. As a captain United, dia tak menang apa-apa. Macam Kiran cakap, the best is Hull Player of the Year. Even dengan Leicester, aku tak rasa dia like the best player at Leicester. Like I said, he's not a bad defender, but he's not Cannavaro, he's not Van Dijk, he's not siapa lagi sekarang? Even not Antonio Rudiger. Cuba kau suruh Maguire masuk Chelsea untuk perform bawah Tuchel. Aku rasa Tuchel pun tak pilih Maguire. Tapi anyway, kalau aku boleh mencelah pasal satu structure, situ aku rasa kat situ manager main peranan yang penting. Macam aku suka kau bring up Rudiger, dia main. Rudiger dia main under Tuchel, dia excel. Maguire main under Southgate. main dengan England, dia excel. Southgate dia excel. Pogba main France, dia excel. Sebab apa? Manager ni play to their strength. Dia macam mana aku kata, dia orang tahu nak gunakan player ni macam mana. Maguire, kenapa dia hebat main England? Main 3 defend. Rudiger, kenapa power gila main Chelsea? Main 3 defend. Exactly. Kalau dia main 4 defend, 2 centre back, aku tak rasa Rudiger akan jadi macam tu. So, manager-manager yang berpengetahuan ni, aku tak ada nak kata Southgate hebat gila berpengetahuan, tapi dia adalah merit dia. Bila kau tahu nak guna player ni, kau tahu dia ni Maguire, dia ni slow. Kau main 3 defend. Dia center 3 defend. Rudiger dia laju. Kau main centre back yang tepi. then okay, Kiran, persoalannya kenapa Ole beli kalau dia tak nak main 3 defend? Boleh beli Maguire. Then you know that, faham tak? Maksud aku tak, sekarang ni Itulah structure dia. lagi satu yang aku tak suka pasal bila sebut pasal France dengan England, aku tak suka sebab itu is a tournament base. Tournament base is always different compared to league base because Yang tu dia punya expectation dengan dia punya pressure is different because Amir selalu cakap league is a marathon. Tournament is just 1 month. So for me, whoever can perform country doesn't mean you can perform club. Itu aku punya argument lah. Betul. Cuma bagi aku sebab you need to get the right players in the right system. Macam Rangnick, dia ada idea dia. Bukan aku nak kata dia tak strong manager, mungkin dia strong, mungkin dia tak strong. Tapi sebab status dia sebagai interim manager. Engkau player, engkau tahu Mamat ni bukan lama sini. Exactly. Kalau aku tak nak main lah. Apa dia boleh buat? Dia nak buat aku. Dia caw dulu sebelum aku caw. And aku tak tahu lah, mungkin structure kat MU tu itself allow this to go on. Kau tak bagi full power dekat manager, maybe kau tak appoint the right manager. Boleh kot. Macam kau cakap tadi, kau tengok Liverpool, kau tengok Chelsea, kau tengok okay, maybe not Chelsea, City, kau tengok ni siapa yang nak appoint Ole. Sekarang since dia leave MU, ada tak klub lain nak appoint dia? Tak ada kot. Klub Norway, klub kecil-kecil, tak apa lah. I'm talking about elite level clubs yang nak beli player. Aku macam aku cakap tadi lah, aku melihat kepada keseluruhan sebab United dah harung banyak manager dan aku rasa recruitment memang problem daripada board sendiri lah sebenarnya. Dan benda ni create a lot of problem lah. Of course you can salahkan Ole, yes, he's not a strong manager apa benda semua, tapi as a whole aku rasa banyak benda yang rosak lah. Tapi anyway, tadi kita bercakap pasal player, Roy Keane cakap kan, aku nak cerita sikit lah. Pemain yang nak habis kontrak, Pogba, Lingard, adakah dia orang kisah lagi nak main United? Tu satu, sepenuh hati. Lingard aku dah rasa macam dah tak nak main. Pogba pun aku rasa dah halfway dah. Cavani yang sentiasa cedera. Dia tak salah aku, ini perlawanan ke-24 yang dia miss dalam musim ni. Mungkin kau tahu, mungkin Cavani rasa dia tak penting sebab dia kena bagi nombor 7 dia kat Ronaldo. Kalau aku jadi Cavani pun aku rasa
Aku last season aku perform, tiba-tiba kau masuk sini, kau tak bagi aku. Okay, mungkin itu possibility dalam dressing room Wan-Bissaka, Maguire, Rashford. Untuk aku, not good enough. 50 juta Wan-Bissaka, Maguire 80 juta. Bagi aku Maguire mungkin 30-40 million but not 80 million lah bagi aku. Rashford, Aku agree. berapa musim dah, 1-2 musim dah teruk. Matic. I can go on lah berapa banyak player. Benda ni sama macam situasi masa Ole nak handle. Sebab apa tau? Ada argument yang mengatakan macam Micah Richard cakap, dia kata kenapa Rangnick, kenapa tak appoint the best coach yang kau ada? Maksudnya dia nak still salahkan coach. Maksudnya kenapa kau tak appoint Conte sebagai contoh? Mungkin pemain tak takut dengan Rangnick, dengan Ole. Mungkin kau perlukan somebody yang macam Conte, tapi Gary Neville tak setuju. Gary Neville cakap Conte adalah short term. But football is all about short term. Football is about winning. Club Man United ni kau nak rebuild berapa lama? Dah tak menang dah berapa lama? Tak menang, betul tak? I don't know whether diorang buat silap tak nak hire Conte, not the best manager. Tapi again, aku tak rasa semua benda ni salah Rangnick juga. Dia baru berapa bulan and tak salah aku ni the second defeat kan? Tak salah aku baru second defeat, tak salah aku in the league, tapi dia banyak seri lah. But anyway, Aku tak salahkan dia. Tapi in terms of, yelah walaupun dia banyak seri dengan tim-tim kecil, tapi kau boleh nampak tau improvement play tu. Kau boleh nampak tak hopeless macam sebelum ni. Kau nampak ada style yang dia cuba nak implement, kau nampak dia ada idea dia, dia ada tapi tak kesampaian, tak style ada finishing. system of play. Tapi itu memang salah player lah. Kau boleh create 20 chance, kalau player tak boleh nak score, nak buat apa? Bukan satu game, bukan dua game. Banyak gila game. Ronaldo dibawa masuk untuk score gol. Berapa banyak chance tak boleh nak score depan gol. Salah siapa? Bukan salah Rangnick lah, bukan salah coaching staff lah yang tu. You see with Chelsea Chelsea dia buat benda yang sama. Kau tak perform out, you go. Kau tak perform out, you go. But apa yang aku nampak perbezaan Chelsea dengan United, satu, recruitment has been okay, I would say. Exactly. Number one. Number two, kalau diorang fired seorang manager, diorang akan lantik the best. Adakah David Moyes the best? Recommendation by Alex Ferguson, David Moyes is not the best at that time. Van Gaal, is he the best at that time? I don't think so. Dia baru lepas World Cup. Van Gaal punya time adalah tahun mungkin sebelum 5-6 tahun lepas. Mourinho masa United lantik, adakah the best time tu? Mourinho pun dah tak the best dah masa Man U ambil. No. Sekarang ni kau ambil Ole pun adakah the best? No. Kau tengok Chelsea, dia buat apa? Setiap kali dia fired, aku nak yang the best, Conte. Setiap kali aku fired, okay, aku punya interim, Gus Hiddink. Sekali-sekali dia ada lah Di Matteo, Lampard, ada dia punya period. Tapi every time dia fired manager, mesti dia ambil yang the best. Itu perbezaan. Dan recruitment has been okay for Chelsea compared to United kalau kau tanya aku lah. Each manager diorang hire, diorang spend banyak. But Kecuali Moyes lah. But that's the thing. Players. Moyes, he cannot get the best players he can sebab orang tak nak main dengan dia. Betul. Van Gaal pun tak dapat player yang dia nak. Dia ada sistem dia lah. Tapi at the same time sebab priority recruitment tu, diorang nak style Galacticos juga. Diorang nak sign Di Maria, Schneiderlin, Schweinsteiger time tu. Macam dia nak kata paling commercially viable punya player. Lah, Pogba. Dia nak sign superstar yang tak fit pun dengan cara tim kau nak main. Pogba excel kat Juve. Asal dia main 3 midfield. Dia ada Pirlo kat belakang, lepas tu dia ada Marquisio atau Vidal untuk buat kerja lari, untuk buat kerja Kante dekat France. So Pogba bila kau expect dia lari, kau expect dia kejar bola, yang macam kat MU lah kau dapat. Tapi sebab Man U sign player banyak sentimen. Ronaldo, Pogba. Ini sentimen, bukannya sebab sesuai yelah, dengan emotional purchase ni. Dia bukan, kau tengok compare dengan Liverpool lah, Klopp. Semua player yang dia sign, semua sesuai yang dengan ada sistem dia. nama ke, yang tak ada nama ke, semua boleh main sistem dia. Sebab Exactly, dia dah tahu exactly. sistem ni player left wing aku nak macam ni. Right wing aku nak macam ni. Aku punya midfield, ini tugas-tugas dia. So dia dah ada benda tu define, dia cari player yang boleh fit in kat situ. Yang MU tak the biggest name around. Siapa aku boleh beli lah. Lepas tu tak kena sistem formation aku, belakang cerita lah.
Hari tu Ronaldo kata dia fly pergi Portugal. Cerita dia. Katanya Rangnick kata dia cedera. Tapi cerita di sebaliknya katanya kakak Ronaldo cakap yang sebenarnya dia tak cedera, dia kena drop. So apa cerita? Itu satu, leak. Nombor dua, leak pasal Rashford tiba-tiba baru-baru ni. Sebab aku dengar cerita yang duk leak kan benda ni adalah Rashford punya camp. Aku dengar cerita Gary Neville yang cakap. Tak salah aku. English player punya kan. Definitely. English player punya camp. Lingard, Shaw, Rashford. Ini lah yang baik dengan jurnalis. So pasal Ronaldo ni aku tak tahu what's going on. Kan? Sebab Roy Keane pun sendiri cakap, dia kata Ronaldo selalunya fit, machine. Macam mana boleh injured lepas tu fly pergi Portugal, tak tahu apa cerita. Rangnick pula kata dia tak boleh paksa player. Sebab cedera, takkan aku nak paksa dia main apa benda semua. Sebab tu aku cakap Rangnick ni pun dia sebenarnya tak cukup strong sebenarnya as a manager. Kalau kau tanya akulah. Tapi the problem is dengan Ronaldo ni, bukan salah Ronaldo. Aku tak rasa benda ni semua salah Ronaldo. Tapi Ronaldo pun bukan jalan penyelesaiannya untuk United sekarang. Kalau kau tengok Ronaldo this past few years pun dia dah tak perform dah lawan big team. And cerita pasal Rashford ni, sekarang ni kononnya Rashford cakap dia tak dapat main. Dia kata dia nak belah daripada United. Ni cerita yang keluar lah. Dia kata dia nak belah sebab dia tak dapat main. Dia kata kena main right wing. Ni satu benda celaka aku nak cerita kat kau pemain sekarang punya mentality First apa leak benda ni? Kita tahu PR daripada Rashford. Bagi aku benda ni memalukan. Bukan apa tau. Ini menunjukkan player ni manja dan memalukan. Patutnya dia patut malu dengan Elanga yang dapat main right wing, yang umur 19 tahun patut dia fight balik. Apa hal kau nak pindah-pindah belah ni? Itu nombor satu. Dan kau earn 250,000 ataupun 200,000 ke apa ke aku tak tahu. Nombor dua, kau complain kau main right wing. Dulu Rooney, top striker United, kena main left wing tau. Kena paksa main left wing tau. Tak complain pun. Bagi 100%. O'Shea, semua position dia dah pernah rasa main dah dekat United. Apa benda dia nak complain main right wing? Main right wing je pun bukannya suruh dia main midfield ke apa. Ni aku cakap memalukan ni. Yalah, player power and so out of touch dengan reality lah. Macam kita punya politician kan. Sorry, iklan. so out of touch. Dia tak nampak benda depan mata. Player power dia orang bigger than the club. Last lah man. Siapa yang patut dipersalahkan kau rasa? Aku rasa the structure from the top lah. The top yang buat decision. Kadang-kadang aku pun persoal view of purchase tu kadang macam Kieran cakap tak fit the bill. Aku tak nampak player-player tu from the managers punya yang nak dia sendiri nak for the system. So aku rasa whoever macam work sendiri yang berada ke atas, aku rasa that's the main problem. Root of the problem memang from the top. Kalau sebab mengambil contoh kau sendiri tadi, macam di Chelsea punya management is ada polisi dia yang kekal, whoever change, kita nak want the best. I think macam aku cakap, bukan salah Maguire seorang, bukan salah player saja, bukan salah manager saja. The top tu yang memberikan hala tuju di mana kita nak pergi. Not just on commercial base we're making money, tapi kita nak selari on the pitch itself. Dia cerita tau. Macam aku rasa memang Maguire bukan salah. The problem is banyak attention kat Maguire because he's the captain of the club. Exactly. And he lead the players. So kalau Rashford tahi, lain semua tahi, it's all on Maguire because he leads the players. That's the problem. Dia set the benchmark. Sepatutnya set the benchmark. Yes, betul. Dia yang macam aku cakap tadi standard. Sebab bukan salah dia 80 juta. Bukan salah dia jadi captain. Dia dipilih untuk buat benda tu. Siapa tapi yang yalah, siapa yang buat decision tu? Engkau one of the biggest club in the world, who in the right mind kau boleh tengok dalam banyak-banyak right back kau decide Wan-Bissaka is worth 50 million. Dalam banyak-banyak centre back kau decide Maguire is worth 80 million. And Pogba beli 80 juta. Itu je. Lepas tu nak bagi balik free. What kind of stupid business we are United buat sekarang ni? You spend 1.2 billion and you get nothing. Kan? Tapi again aku tak salahkan Rangnick. Aku memang tak salahkan Rangnick sebab Rangnick pun baru masuk. And bagi aku benda ni player power lah. Dia dah nampak sangat. Season ni saja kau boleh tahu kebanyakan player semua earn too many. Definitely. Too many money, too much money and then tak perform at the highest level macam Cavani. Langsung tak main tapi still earning about 120,000. Lingard, Mata apa ni semua. So I think it's time to clear out lah. Aku rasa some of the players memang akan caw pun. Macam Lingard, Pogba, Cavani memang akan caw.
Rashford possibly, Martial possibly, kan. Van de Beek aku tak tahu apa cerita. Wan-Bissaka I don't think he's the best, kan. So aku tak tahulah Maguire punya status pun aku rasa Maguire tak patut keluar, tetapi dia bukan captain United sepatutnya. Itu pandangan Yang tu 100% lah. Sebab dia bagi aku lah macam all these wages, gaji at least bagi aku Cavani, Ronaldo dia orang earn lah benda tu based on their past. Kau nak cita-cita player macam Rashford, Lingard, Too much. ni semua apa yang dia menang. apa dia orang pernah achieve selama ni untuk dia orang deserve benda tu. Itu Yalah. management punya decision lah untuk value dia orang macam tu, Betul. untuk kodel dia orang sampai macam tu. Okay, kita pun dah ke penghujung aku rasa. Terima kasih kepada Kiran dan juga Amir. Kita akan jumpa lagi di sesi hangat ni. Mungkin hangat pasal Arsenal pula. Arsenal tak hangat lah. Arsenal tengah Streak tak hangat lah. Kejap itu. awal-awal macam ni lah sekarang ni. Semua blame Arteta, semua blame benda semua. Bagi time, okay lah dah naik. Tapi at least diorang trust young players. Yang ego-ego besar, itu beza dia lah. Aubameyang apa benda semua, you can get out. So slowly then kau build lah team. Okay, kita akan jumpa lagi di episod yang datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Ciao guys.